podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Selamat tengah malam kepada semua. Selamat datang ke rancangan horror talk show Malam Seram. Ya, kita berjumpa sekali lagi setiap tengah malam bersama dengan saya Casey dalam satu rancangan iaitu satu rancangan di YouTube yang mana bermula 12 tengah malam sampai 1 pagi dan selalunya terlebih. Naik lemak semua. Sekarang average 1.30, 1.20, kadang-kadang sampai nak dekat pukul 2 baru habis. Tengoklah kalau hari tu saya tak penat, macam hari ni saya penat sikit. Hari ni macam-macam lah, uruskan anak sekolah, dan ada benda-benda yang kena buat lah, dan lebih awal pula saya akan habis waktu jadual seperti biasa. Okey, sebelum tu terima kasih kepada anda yang sentiasa temu janji kita bersama Malam Seram di saluran Malam Seram ini, dan selamat datang kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan, kepada moderator yang bertugas menjaga ketenteraman keamanan Malam Seram. Terima kasih kita ucapkan pada semua moderator, moderator. Pasti kalau ada yang mungkin kurang adabnya, kita tegur. Kalau masih lagi tetap sama juga, kita akan terus cakapkan dia selamat tinggal. Okey, dan juga terima kasih pada geng Momok secara amnya yang sedang mendengar mungkin melalui Apple Podcast, di Spotify, di Podbean. Saya sebenarnya banyak upload Malam Seram ni, bukan saja di YouTube channel ni, malah saya cubalah upload di beberapa platform-platform yang lain supaya dapat dinikmati oleh ramai lah. Jadi saya tidak tertumpu pada satu, sebab ada yang request, Casey, ni Spotify tak ada ke? Saya buat kat Spotify. Casey, Apple Podcast tak ada ke? Apple Podcast. Jadi begitulah permintaan ramai yang inginkan di platform yang berbeza. Jadi saudara, terima kasih. Saya akan mulakan malam ini seperti biasa. Kita akan berkongsi pelbagai kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri, pelik dan anis. Sama ada benar ataupun tidak, Malam Seram hanya sekadar satu perkongsian dan hiburan semata. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Dan malam ni juga kita ada segmen yang mungkin saya rasa ramai suka, Jejak Malam Seram.
Okey, segmen Jejak Malam Seram akan bersama dengan anda. Ini apa yang saya nak cakap tentang satu tempat ni. Tempat ini adalah di Asia, ya, sebuah bangunan yang mana mempunyai sejarah silam yang hitam berkenaan dengan bangunan ini. Dan apakah bangunan yang dimaksudkan? Bangunan ini difahamkan pernah terjadi satu kecelakaan yang mana ada orang mati di dalam bangunan ni. Bukan orang, tapi ramai orang. Wow. Saya akan kongsi kisahnya sebentar nanti. Dan terima kasih pada sumbangan super chat anda. Yang pertama, Zainuddin Hassan. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya di tempat kerja. First time saya belajar gunakan IC dan QR code scanner 2-in-1. Malam ni Jejak Malam Seram. Apa cerita? Ceritanya sebentar nanti. Jadi kalau sudah bersedia, kita mulakan kisah yang pertama dalam rancangan horror talk show Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Baik saudara, kisah yang pertama pada malam ini. Ini datang daripada pengirim kita yang ingin dikenali dengan nama Alung. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Nama saya Alung Ngah. Saya nak berkongsi kejadian yang berlaku satu ketika dahulu. Ini zaman saya bujang dulu, Casey. Zaman bujang bila nak jumpa members, belum lagi ada handphone. Nak jumpa members, kita telefon daripada rumah. Dekat rumah kita telefon, kita cakap dengan members, jom lepak tempat sama, aku pergi dulu Kalau members cakap dia lambat, kita tunggulah. Bila dah sampai, members tak boleh call. Kadang-kadang members tak tenap, kita terpaksa naik atas balik, telefon balik dekat rumah. Sebab tu dulu kalau kita buat temu janji, kata Alung Ngah ni, kita kalau buat temu janji dengan members, tidak selalunya tidak berjauhan daripada rumah. Ataupun tidak berjauhan dari tempat telefon. Jadi saya kan, waktu tu saya buat temu janji dengan, untuk jumpa members lah, lepak dengan kawan saya yang tinggal dekat blok tidak jauh daripada blok saya. Saya telefon dia, dia pun jawab. Saya cakap, lepak lah, jom. Mana? Kita ada tempat lepak, beberapa tempat untuk kita hang out Jadi saya cakap tempat biasa, bawah blok aku lah, kata saya kepada teman saya. Okey, aku datang dalam lagi setengah jam boleh tak? Kata dia. Saya kata okey lah. Saya tengok jam, tak apalah, saya turun lebih awal lagi. Saya turun bawah, saya isap rokok. Dulu KC boleh isap rokok dekat void deck. Sekarang dah tak boleh, kena saman. Zaman muda dulu. Jadi duduklah kat bawah. Bila dekat bawah duduk tu, kadang-kadang tak ada benda nak buat, kita carilah benda nak buat. Zaman sekarang ni macam-macam. Tengok handphone, macam-macam benda boleh buat dalam handphone. Dulu, adalah saja nampak kertas dekat depan, kita lipat kertas tu jadikan kapal terbang. Apa sajalah kita akan lakukan. Jadi, saudara, apa yang terjadi bila saya tunggu dekat bawah blok ni? Tiba-tiba, saya ternampak seorang makcik. Dia sedang berjalan dan dia sedang tarik satu beg. Beg ni agak berat. Saya nampak makcik ni tengah tarik Dia tengah seret, lebih tepat lagi, beg yang dibawa bersamanya. Dia tarik. Kemudian saya tengok, kesian pula makcik ni. Saya pun menghampiri makcik. Saya tanya, makcik, makcik nak pergi mana? Berat beg ni, boleh saya tolong? Makcik ni cakap, tak apa, tak payah, kata makcik ni. Kemudian dia seret lagi, dia seret. Dan Casey, kata Alung, saya tanya lagi, cik, tak apalah, saya tolong makcik. Makcik tinggal mana? Tak apa, tak payah, makcik boleh buat. Kau tak payah susah-susah. Tak apalah cik, saya tolong. Hai, betul kau nak tolong? Jadi Casey, kata Alung, saya pun pergilah dekat beg makcik ni. Dia macam beg orang jual keropok, Casey. Beg dia jenis beg yang
jenis beg canvas, kain dia macam tu lah, kotak-kotak. Saya pun pegang lah handle bag tu. Bila saya nak tarik, bag tu tak bergerak Casey. Saya tarik, kenapa tak gerak ni? Uish, beratnya bag ni, kata Alung. Kemudian makcik ni tengok saya, dia senyum je. Baru dia gerak sikit. Saya tarik lagi. Baru dia gerak lagi sikit. Ish, kenapa beg ni? Kemudian saya rasa malu pula. Makcik tu jalan, walaupun saya nampak makcik ni sirit beg, dia jalan steady je Casey. Tapi beg tu dekat atas lantai lah. Dia sirit beg. Kemudian saya tengok makcik. Makcik tengok saya, dia senyum. Dia kata, kan makcik cakap tak apa, beg ni berat. Makcik, macam mana makcik boleh tarik beg ni Kemudian Casey saya tarik lagi. Tak bergerak Casey. Saya tarik sekuat hati. Baru dia gerak sikit. Ish. Makcik ni pegang beg tu. Tak apa, makcik boleh. Saya tanya, cik, macam mana makcik boleh tarik beg ni Saya tarik dah berat ni, kata Alung. Tanya Alung kepada makcik tu. Tak perlu tanya. Adalah anak aku tolong aku. Saya diam Casey. Anak makcik? Bukan ke makcik seorang? Engkau tak nampak? Ada dekat belakang beg ni, tengah tolong aku. Casey, kemudian makcik ni tengok dekat beg tu. Dia tengok dekat belakang dia. Dia kata, dah, tolong mak. Cepat, tolong mak tolak beg ni. Dia tarik. Bila saya perhatikan, makcik ni tak tarik pun beg tu. Sebab saya baru perasan yang tempat dia pegang tali beg tu tidak, dia kata tidak tegang Casey. Tali beg tu, kalau orang tarik, tali tu akan jadi tegang. Dia cuma pegang tali tu kendur Casey. Jadi tak tegang, dia kendur. Kemudian beg tu macam ada orang tolak daripada belakang. Casey, waktu tu bulu rumah saya meremang Casey. Makcik ni jalan, sampailah dekat keluar daripada blok yang saya sedang tunggu kawan saya. Jadi waktu tu saya turun awal. Seperti yang dikatakan tadi, makcik dah jalan, saya duduk balik. Saya macam, siapa sih tolak beg makcik tu? Kawan saya pun sampai. Saya ceritakan pada kawan saya. Sampai ke hari ini Casey, kalau saya ada jumpa members baru, saya ceritakan cerita pengalaman seram saya. Inilah cerita yang selalu saya open table. Sampaikan members saya ni cakap, engkau ni cerita ni tak habis dari dulu sampai sekarang. Tapi sejujurnya, inilah pengalaman yang saya alami. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah daripada Alung berkongsi pengalaman. Makcik dia ingatkan makcik tu tarik beg tu berat gila Dia tarik rupa-rupanya selepas dia sedar tu, makcik ni macam pegang aja handle. Sebab handle tu kalau tarik akan jadi tegang. Yang ini langsung tak tegang handle tu, dan macam ada sesuatu tarik. Menurut makcik tu, tak apa, makcik ada anak tolong. Mana anak makcik? Sekarang ni persoalan dia bukan siapa yang tolak beg, persoalan dia apa yang ada dalam beg yang berat tu. Apa yang makcik simpan? Sampaikan seorang lelaki, anak muda, tak boleh tarik beg tu. Dia bergerak sikit aja. Kan? Seram Apa yang ada dekat dalam? Wallahualam. Kita sambung kisah selanjutnya dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram. Malam Seram.
Ija, 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 tolong mak Ija, Ija. Saudara, kisah yang dialami oleh pengirim berikut bernama Kak Ija. Casey nama kakak sebenarnya Siti Khadijah. Casey boleh panggil Kak Ija. Ini berkenaan dengan satu pengalaman kakak dengan arwah mak yang dah meninggal. Hampir setiap malam selepas arwah pergi, kakak akan dengar suara arwah panggil kakak. Dalam tidur mahupun ketika kakak sedar. Selalunya benda ni berlaku antara kakak tidur dengan separuh sedar. Susah kakak nak jelaskan. Otak dah shut down tapi mata telinga masih boleh dengar Casey. Mata masih boleh rasakan macam ada sesuatu. Kakak tak boleh buka mata. Telinga masih boleh dengar, iaitu suara arwah mak memanggil kakak beberapa kali. Ija, Ija. Kakak pernah beritahu suami bukan sekali, banyak kali. Kakak cakap, "Bang, saya dah beberapa kali bang, bila tidur malam, saya dengar arwah mak panggil saya," kata kakak pada suami. Kakak tanya, "Abang ada tak malam-malam dengar suara arwah mak?" "Mana ada. Awak ni, mak kan dah pergi. Mana boleh dengar suara dia. Yang awak dengar tu mungkin semua dalam otak anda, dalam otak awak. Awak janganlah melalut sangat. Sedekahkan Al-Fatihah untuk mak." Pada mulanya percayalah cakap suami. Yalah, kadang-kadang kakak terbawa-bawa, lagipun mak sendiri kan. Jadi kakak ikut kata suami, jangan terlalu fikirkan. Tapi hairan Casey, yang kena ganggu kakak, suami sedap tidur dekat sebelah. Hampir setiap malam dia akan datang dan dia akan panggil, "Ija." Casey, sumpah Casey, kakak tak boleh tidur. Rasa takut mula dapat rasakan. Pada mulanya bila dengar suara tu, rasanya macam arwah mak masih berada dalam rumah. Tapi kalau benda ni dah berlarutan, dah lebih seminggu Casey, takkanlah tak ada rasa takut. Kakak beritahu suami lagi. Setelah beberapa hari beritahu suami, suami kata, "Janganlah fikir bukan-bukan, mak kan dah pergi, mana boleh datang balik." Kemudian kakak dengar kata suami dan kemudian kakak tanya, beritahu suami lagi, kata Kak Ija, cakap, "Bang, saya tak sedap hati lah bang. Suara arwah mak tu masih saya dengar. Kadang-kadang dalam mimpi, kadang-kadang bila saya tengah sedar, macam dalam rumah ni arwah mak masih ada bang." Suami cakap, "Hai, cuba awak tidur, kan sebelum tidur tu bacalah doa. Bacalah surah," kata suami. "Saya dah bang, bukan saya tak buat." Suami cakap, "Kalau dah kena ganggu lagi, maknanya awak baca tak betul lah. Mustahil dah baca doa kemudian boleh kena ganggu," kata suami kakak. Kakak diam aja lah Casey. Casey, benda ni berlarutan daripada beberapa hari, makan seminggu, makan 2 minggu, makan 3 minggu, makan sebulan dan dah sampai 2 bulan, kadang-kadang pada waktu malam dengar suara ibu. Pernah satu ketika Casey, kakak tengah masak, suami dah pergi kerja, anak dah keluar pun pergi kerja. Kakak ada seorang anak perempuan pun dah keluar pergi kerja. Kakak baru balik pasar pukul 9 pagi, dekat dapur tengah nak masak.
Dekat dapur ni pukul 9 pagi tiba-tiba kakak dengar suara. Suara arwah mak panggil kakak Casey. Ija. Casey, kakak ni sampaikan tak tahu nak buat apa, kakak boleh tiba-tiba rasa nak bersuara Casey. Kakak cakap, "Tolong jangan ganggu aku boleh tak? Mak aku dah meninggal. Aku tahu kau bukan mak aku. Tolong jangan ganggu aku." "Astaghfirullahalazim," kata Kak Ijah. Casey, selepas kakak cakap macam tu, suara tu terus lenyap Casey. Kakak habis masak, kakak sempat basuh baju, kemudian kakak makan, kemudian kakak solat, semua okey. Bila malam dia datang balik. Benda ni kakak beritahu seseorang yang kakak kenal, iaitu kawan rapat. Kawan rapat beritahu seseorang yang dia kenal merupakan seorang perawat, tukang ubat. Dan dia, tukang ubat ni sampai pada kawan kakak sampaikan pada kakak. Dia kata, "Ijah, aku dah tanya tau dengan kawan aku. Dia ni tukang ubat." Kemudian bila aku tanya dia apa mungkin sebab dia, kata tukang ubat tu, kemungkinan dalam rumah bila arwah meninggal dunia, dia ada tinggalkan sesuatu. Kemudian saya fikir balik, arwah mak saya tinggalkan apa Takkan tinggalkan barang saya tak tahu. Dia kata, kadang-kadang dia tinggalkan sesuatu, engkau tak tahu. Ada baiknya kau pergi periksa dekat dalam rumah. Bilik arwah ke, kau tengoklah. Mana tahu ada barang yang dia tertinggal. Jadi Casey, saya pun bila balik rumah dengan segera Casey, saya carilah apa barang yang dimaksudkan. Saudara, waktu tu suami masih belum balik kerja. Saya tahu kalau suami balik kerja mesti kena marah. Sebab saya ni masih lagi dengan topik yang saya ni diganggu. Walhal dalam rumah anak perempuan saya tak kena ganggu pun, saya seorang aje. Jadi saya, sebelum suami saya balik, saya masuk bilik arwah mak. Saya geledah ke sini, cari barang, cari. Dan akhirnya saya terjumpa satu kotak. Dekat bawah katil arwah mak, macam-macam ada. Berabuk ke sini. Saya nampak ada satu kotak, tarik kotak tu keluar. Dalam kotak tu ada barang-barang lain. Kemudian saya terjumpa Casey merupakan kotak kasut. Dalam kasut, dalam kotak tu ada satu lagi kotak kasut. Kata Kak Ijah, ada kotak kasut. Dalam kotak kasut tu Casey, dalam kotak kasut tu ada sesuatu yang mana benda ni sejenis batu panjang. Dan batu panjang ni ada satu ikatan kain warna kuning. Sekali pandang, kakak bila pandang ni, bentuk dia, panjang dia macam batu giling tapi saiz kecil. Dia warna hitam dan ada kain kuning dililit dekat batu tu. Kakak tak tahu sebenarnya benda tu apa. Dan sebelum ni pun bila arwah masih hidup, tak pernah pun kakak tahu tentang barang ni. Sebab ini bilik arwah, bawah semua adalah barang-barang arwah mak kakak. Jadi bila kakak jumpa benda tu, buka saja kotak kasut tu, terus meremang ke si bulu rumah. Automatik. Kakak pun telefon kawan, kakak cakap, "Aku ada jumpa barang ni, kau boleh tanyakan tak?" Dan kawan kakak cakap dengan kakak, yang kawan dia ni cakap, boleh tak kalau dia minta izin datang rumah, sebab kakak tengah in deep trouble. Kakak macam, deep trouble? Casey, kawan kakak dengan kawan dia pun datang rumah. Waktu tu suami masih belum balik. Hari tu juga Casey jumpa, hari tu juga datang rumah. Casey bila tengah tunggu kawan nak datang dengan kawan dia, perawat tu, kotak tu kakak letak atas meja.
Ya Allah Kesi, all the way waktu tu suami belum balik kerja, anak belum balik kerja. Waktu tu masih lagi waktu petang, meremang bulu rumah kakak. Meremang Kesi. Akhirnya datang kawan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Waalaikumsalam, kata kakak. Kemudian kawan dia masuk. Dia tanya, mana barang tu? Dia pergi, kakak tunjuk atas meja tu. Sampai dekat meja Kesi, sumpah Kesi. Sampai dekat meja, dia buka tempat kasut tu. Mana barang dia? Kesi, barang yang kakak jumpa macam batu panjang yang kain kuning tidak ada dalam kotak kasut. Padahal tadi ke hulu ke hilir kakak bawa benda tu. Kakak letak atas meja, kakak duduk dekat situ, tunggu kawan datang, masih dekat situ. Dia tanya, mana barang dia? Kenapa kotak ni kosong? Kosong ke? Saya tadi letak barang tu dalam kotak ni tau. Bila saya jumpa, barang tu memang dalam kotak ni. Awak tengok ni, kakak pergi Kesi, kakak tengok, kenapa kosong Kesi, pakar tu cakap, dia tahulah kita nak buang dia. Nanti dia tak ada tempat tinggal. Mesti ada dalam rumah ni. Cuba cari. Cari Kesi. Kakak dengan kawan, dengan pakar ni cari. Cari punya cari. Akhirnya jumpa. Kesi rasa dekat belakang mana? Yang jumpa adalah kawan kakak. Ija. Apa dia? Ni, belakang TV. Belakang almari TV ni. Apa benda tu? Kita pun tarik almari. Ni dia. Macam mana boleh ada kat sini Pakar tu pun kata, tak apa, Alhamdulillah dah jumpa. Sebelum pakar tu sentuh barang tu, Kesi, lama dia berdiri. Dia baca komak kamit mulut dia. Baca. Kemudian dia bongkok dan dia cuba capai. Akhirnya dapat barang tu. Dia masuk dalam kotak. Dia kata, ini barang nak kena hapuskan ni. Berbahaya. Dia pun minta izin keluar daripada rumah. Kesi, selepas barang tu, tak tahulah apa dibuat dengan pakar tu. Tidak ada lagi Kesi suara yang memanggil nama kakak. Dan suara itu menyerupai suara arwah ibu kakak. Okey, itu kisah kiriman daripada Kak Ijah ataupun Siti Khadijah. Sedap nama Kak Ijah kita. Saudara, kisah yang ini sebelum saya bacakan, selepas ini kita akan dengar jejak malam seram. Dan kita akan berehat seketika. Ataupun saya buat jejak malam seram sekarang. Jejak malam seram sekarang, kemudian kita berehat, saya sambung kisah-kisah yang lain. Kita kongsi segmen jejak malam seram. Apakah mungkin cerita yang ingin dikongsi sama? Ingat, jejak malam seram pun adalah sebuah segmen sekadar perkongsian saja. Sama ada benar ataupun tidak. Kita hanya untuk hiburan, tidak lebih dari itu. Kita sambung dengan jejak malam seram.
Selamat datang ke segmen Jejak Malam Seram di mana kita berkongsi tempat-tempat seram di dunia, kejadian-kejadian misteri di dunia dan apa jua yang pelik dan aneh dalam Jejak Malam Seram. Saudara, selamat datang ke segmen istimewa Jejak Malam Seram. Dalam segmen ini, Casey akan berkongsi tempat-tempat yang seram, tempat-tempat sejarah misteri, tempat-tempat angker yang terkenal di seluruh dunia maupun yang terkenal hanya oleh orang tempatan, warga tempatan saja. Kali ini kita akan pergi ke sebuah negara, iaitu kalau minggu lepas kita telah pun berada di sebuah negara yang mana saya pergi di Amerika, ya, kita kembali ke Asia. Jejak Malam Seram pada kali ini membawa anda ke sebuah negara, iaitu Filipina, dan sebuah ibu kota, Manila. Kisah ini berkenaan dengan Manila Film Center. Inilah dia pusat, ya, difahamkan inilah dia dikenali sebagai Pusat Filem Manila. Dibina untuk menjadi tuan rumah Festival Filem Antarabangsa Manila 1982 yang menempatkan teater 360 darjah. Ada makmal filem dan pusat arkib filem, seperti yang anda lihat dalam gambar ini. Ya, apa yang dimulakan sebagai visi yang dikatakan ambitious, wanita pertama, first lady, yang bernama Imelda Marcos. Imelda Marcos ni adalah isteri kepada presiden pada waktu itu, yang bernama Imelda Marcos. Bayangkan, dia mempunyai visi untuk membawa Filipina menjadi the Cannes of Asia. Cannes, kita pun tahu Cannes Film Festival, sebuah acara festival filem yang cukup terkenal di Eropah. Dia ingin membawa konsep itu dan menjadikan Manila sebagai the Cannes of Asia ataupun the Cannes of Asia. Dan ia sekarang merupakan salah satu bangunan paling berhantu di Manila dan simbol kekejaman yang dikatakan di bawah rejim Presiden Marcos. Ini dia bangunan yang pernah ingin dijadikan sebuah simbol kemewahan dengan anggaran 25 juta dolar USD telah pun dikeluarkan oleh negara itu sendiri untuk membina sebuah bangunan yang berprestij, di mana pada waktu itu ramai penduduk Filipina yang merana kerana kemiskinan yang teramat sangat. Saudara, kisah ni ketika dibina bangunan ini, kalau anda lihat daripada gambar-gambar yang saya kongsi, sekarang ni dia dah jadi sebuah bangunan yang terbengkalai, ya, ataupun bangunan yang terbiar. Dan ini adalah antara Keratan Akbar, dan ini adalah tempat bahagian dalam lah bangunan yang dikongsi dalam beberapa blog dan laman-laman web tertentu. Jadi ini apa yang membuat bangunan Manila Film Center berhantu. Dikatakan pembinaannya tidak henti dengan 4,000 pekerja buruh, mempunyai 3 shift setiap 24 jam. Kerja yang seharusnya selesai dalam 6 minggu dilakukan hanya hanya dalam beberapa jadual waktu dilakukan hanya dalam 3 hari saja. Namun jadual waktu yang cepat inilah yang menyebabkan tragedi yang berlaku, utama yang masih diselubungi misteri setelah bertahun-tahun lamanya, saudara. Ada bangunan ini runtuh sebahagiannya
mengakibatkan bila runtuh, ramai pekerja-pekerja yang terperangkap dalam timbunan, terperangkap ditusuk oleh besi-besi yang tajam seperti yang tertera dalam video ini. Kerja-kerja menyelamat memakan masa yang begitu lama, malah mengikut sejarah, ya, sama ada benar ataupun tidak, mengikut sejarah dikatakan wanita pertama Imelda Marcos pada waktu itu enggan membenarkan ambulans untuk masuk ke dalam untuk memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa bangunan runtuh. Walau bagaimanapun berlakunya kecelakaan itu, Imelda Marcos tetap ingin meneruskan pembinaan dan terkeluar paparan akhbar Film Fest to go on schedule. Maknanya harus diteruskan apa yang telah dirancang sebelum ini. Dan saudara, inilah setelah siap, inilah bangunan yang dibanggakan, teater 360 darjah yang gah, cantik. Ingat, ini pada tahun 1982. Jadi pada 17 November 1981, apa yang berlaku yang diceritakan tadi, jadi dah siap dibina 1982. 1981 ketika sedang dibina sekitar jam 3 pagi. 3 pagi dianggap oleh orang tempatan adalah dipanggil the graveyard hour. Yang anda lihat tadi, perancah lantai atas pusat filem runtuh, sebilangan pekerja terkena batang besi, terkubur sepenuhnya, sementara yang lain terperangkap simen pengering, ya, terperangkap kaki dekat simen. Dan dikatakan menurut legenda, Imelda, ya, percaya bahawa menyelamatkan mayat-mayat yang ada berapa mayat agaknya? Menurut legenda mengatakan 162 mayat yang ada dekat dalam bangunan yang runtuh itu akan memakan masa dan menambah masa bangunan itu untuk siap dibina. Jadi, Imelda telah pun menyuruh Betty Benitez, seorang penyelia projek, memerintah beliau agar terus letak simen. Letak je simen. Tanam sekali dekat dalam bangunan ni. Kita dah tak ada masa lagi. Anda bayangkan, maaf, 100, bukan 62 tapi mengikut ini 168 lelaki dikebumikan hidup-hidup ataupun ada yang dah mati. Hanya selepas 10 jam barulah penyelamat, iaitu pihak ambulans dibenarkan masuk ke dalam kawasan tragedi ini. Dan mereka yang mula bekerja dekat dalam bangunan yang dah siap sepenuhnya, Manila Film Center ini, pernah mengalami pelbagai pengalaman seram seperti yang diceritakan. Kadang-kadang terdengar suara orang terpekik. Kadang-kadang pula akan ternampak benda-benda pelik seperti tulisan berdarah dekat atas papan putih yang pernah diceritakan oleh pekerja di dalam bangunan Manila Film Center ini. Seperti yang dipaparkan dalam video ini, Elmer. Siapakah itu Elmer? Dan inilah bangunan yang sekarang ini terbiar dan tidak dikunjungi sesiapa pun. Antara pengalaman seram juga, pernah memasuki tandas pekerja yang ada di sana. Bila memasuki tandas, tiba-tiba bal lampu jatuh dan meletup depan mata mereka. Ini adalah lakonan semula yang dibuat ketika satu temu bual rancangan televisyen yang dilakukan. Bal lampu jatuh dan meletup depan mata, membuat tempat itu menjadi gelap. Ada juga kes-kes seperti gangguan-gangguan ketika mereka berada dalam ofis. Seorang wanita menceritakan ketika dia sedang duduk, di belakangnya ada pintu, seolah-olah macam ada orang ketuk pintu dan ingin membuka pintu. Padahal pada malam itu
dia seorang diri saja yang berada dalam ofis. Siapa yang berada dekat luar pintu tu? Dan ini adalah hallway yang sentiasa berlakunya perkara ganjil. Pernah sekali seorang pekerja menceritakan juga dalam kiriman atau dalam tulisan blog ini, dia pernah ternampak seorang perempuan berdiri, seorang susuk tubuh berdiri atau hallway tadi tu, susuk tubuh berdiri di hujung hallway ini, memerhatikan dia yang sedang berjalan menuju ke arah yang sama. Dan beliau terpaksa batalkan niat dan kembali ke ofisnya untuk mendapatkan seorang teman menemaninya. Seorang pekerja juga pernah mengatakan dia pernah tertidur di dalam ofis. Apabila dia tidur, dia pernah mimpi tentang bangunan yang runtuh ini. Tiba-tiba dia mimpi dekat dalam ofis ni tengah tidur. Dia katakan dia pernah termimpi kejadian bangunan runtuh yang masih jelas dalam tidurnya. Ini antara perkara yang berlaku, saudara. Pengalaman yang mengatakan menurut legenda dalam bangunan ini masih ada lagi mayat-mayat yang belum dikeluarkan. Yang terakhir, pengalaman daripada pengawal keselamatan. Dia juga pernah ceritakan, setiap kali kalau tengah jalan untuk buat clocking seorang diri seperti dalam video ini, kadang-kadang dia akan dengar suara orang minta tolong. Tapi tetap dia teruskan. Dia kata bukan mudah nak kerja jaga bangunan ni. Macam kau tahu, macam-macam cerita yang dikaitkan. Apa nak buat, aku dekat sini cari rezeki untuk anak dan isteri. Kerja je lah. Dan anda lihat sekarang bangunan ini betapa sunyi, seram dan menakutkan. Inilah dia jejak malam seram pada tengah malam ini tentang Manila Film Center. Sebelum saya akhiri kisah seterusnya, seorang pekerja pernah menceritakan memasuki tandas. Tandas ni dah terbiar, dah tidak lagi beroperasi. Pernah memasuki tandas dalam bangunan ini. Dia terdengar kesemua flush. Padahal waktu tu mana ada flush automatik. Semua flush tandas tu serentak ada orang tekan dalam tandas yang anda lihat seperti yang dipaparkan dalam video ini. Jadi bila ditanya oleh pengawal keselamatan ni, sini memang banyak cerita seram. Dan pengalaman beliau juga tidak terkecuali daripada terkena gangguan ketika bekerja. Dia hanya senyum dan terus berlalu pergi. Sekian, terima kasih. Jejak Malam Seram. Inilah dia sekali lagi, saudara, yang dikatakan Manila Film Center. Ini adalah keratan Akbar, Tomb of Dreams. Tomb tu bermaksud makam. Hundreds remain buried in concrete at Film Center. Jadi lebih ratusan mereka yang ditanam dalam bangunan ini. Terima kasih. Jumpa lagi dalam satu lagi episod Jejak Malam Seram bertemankan saya, KC. Datang ke segmen Jejak Malam Seram, di mana kita berkongsi tempat-tempat seram di dunia, kejadian-kejadian misteri di dunia dan apa jua yang pelik dan aneh dalam Jejak Malam Seram. Itu dia Jejak Malam Seram. Harap terhibur dengan kisah ataupun episod kali ini, ya saudara. Kita tengok tadi Abang security guard tu dia macam dah tawakal lah.
macam dah pasrah. Tak apalah, aku kerja kan. Kalau kat sini tak kerja, bini aku nak makan apa? Fikir senang ke nak jadi security guard? Security guard lah antara kerja yang mencabar. Jaga bangunan, kadang-kadang bangunan kosong, ataupun bangunan tu ada orang tinggal tapi sunyi, semua dah tidur, macam kondominium ataupun factory. Seram, kena buat clocking. Jadi tadi tu saya dah baca lah. Saya baca daripada beberapa sources, antara tulisan blog, dan kebanyakan semua mengatakan lebih kurang 168 mayat yang difahamkan. Sebelum ni memang ada rekod, ada rekod, ada video, tapi oleh kerana jatuhnya ketika Presiden Marcos pada waktu itu, dia telah pun meminta agar dihapuskan segala-galanya tentang apa yang berlaku. Jadi ini adalah jumlah anggaran. Kita pun tak tahu jumlah yang sebenar. Mungkin kurang, mungkin lebih. Jadi sekarang masalahnya, bangunan tu kan dah siap, boleh beroperasi. Ada lagi acara yang dijalankan, acara, dan antaranya adalah nama acara tu Amazing Show. Satu acara hiburan yang diketengahkan. Kalau anda lihat pada video ni, ada macam satu acara Amazing Show. Sekejap tengok ada tak kat sini. Kan ini dia, Amazing Show. Ini semua dekat teater ni lah, yang mana ini adalah bekas wanita pertama, First Lady Imelda Marcos. Kalau anda lihat, wawasan dia ni adalah untuk menjadikan, tapi dia membelanjakan 25 juta USD untuk membina bangunan ini. Jadi inilah perkara yang telah pun disimpan dan disembunyikan daripada orang ramai. Tapi itulah, zaman sekarang ni orang korek dapat juga ketahui sejarah di sebalik bangunan misteri ini. Kesi kembali sebentar nanti. Terima kasih kepada anda dan harap terhibur dengan kisah Jejak Malam Seram. Selepas ini ada beberapa kisah yang ingin saya paparkan, antaranya berkenaan dengan satu kejadian. Ini datang daripada Mira. Kata Mira, saya, Casey, pernah menjadi seorang babysitter. Ini berlaku di Singapura. Saya pernah menjadi seorang babysitter dan menjaga anak kecil di sebuah kondominium. Ini adalah anak Mak Salih lah yang saya jaga. Berusia 4 tahun dan seorang lagi berusia 7 tahun. 4 dengan 7 tahun. Jadi saya dibayar gaji untuk jaga anak-anak ni. Saya datang pukul 7 malam. Sampailah dia kata paling lewat pukul 11. Pasangan ibu dan ayah akan pulang. Dan kisah Mira menjadi babysitter di Singapura akan saya kongsi dengan anda sebentar nanti. Jangan ke mana-mana, kita berehat dengan sebuah lagu dalam Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Tidak pernah aku terfikirku akan bersendirian hidup tanpa dirimu. Aku masih sangsi dengan alasan yang kau beri. Mudahnya kau pergi, walau pernah kau sumpah berjanji ku tak akan ada pengganti. Janji tinggal janji, harapan menjadi mimpi. Dahulu bila bersama kau, kata jodoh kita ini selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Kini
pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Dahulu bila bersama kau, kata jodoh kita ini selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Kini semua berubah, kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Kini ku berserah, bukan ku kalah, kerana ini ujian datang darinya. Aku tetap redha, walau sakit tu ku terima. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Ya, Malam Seram, sebuah rancangan live horror talk show. Saya live setiap 12.30 malam dan saya berkongsi kisah yang anda kirimkan. Saya bacakanlah, sama ada benar ataupun tidak. Ingat, ini sebagai hiburan. Ya, macam kita menonton filem seram, macam membaca novel seram. Jadi saya pun tak naklah anda, ini betul ni, bedek lah ni, tipu lah. Janganlah percaya. Kita kan macam, yelah, for fun, ya. Ada orang memang suka thrill, dengar-dengar cerita ni dia rasa thrill. Sebab itulah kalau ini adalah lumrah, ya, manusia ni dia suka rasa thrill tu. Sebab itulah ada amusement park, naik kereta apa ni dia panggil, roller coaster lah, naik Viking kan. Sebab nak rasa thrill. Ada orang suka dengar cerita seram untuk rasa thrill. Jadi itu ajalah, sebagai satu hiburan saja, ya. Okey, terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih pada sumbangan-sumbangan super chat pada malam ini. Masya Allah, terima kasih sangat-sangat. Sekali lagi Nur Huda Umar, terima kasih tak putus-putus memberikan sumbangan untuk super chat Malam Seram, dan terima kasih atas kopi, ya. Terima kasih, Zainuddin Hasan, terima kasih sekali lagi. Nina Norman, Casey, TO Limau Panas, Wow, terima kasih belanja, Nina Norman. Tania HM, salam Casey, semua geng momok. Salam, sumbangan ini atas nama ibu saya, Hayya binti Hafid, yang berada di hospital. Semoga Allah meringankan kesakitannya, amin. Kita doakan semoga ibu anda sama-sama, ya, Hayya binti Hayya, Hayyah binti Hafid, diberikan kemudahan lah, dalam apa jua yang dilalui, dan disembuhkanlah daripada penyakit yang dialami, insyaAllah. Terima kasih Tania HM atas sumbangan untuk Malam Seram. Saya dan juga geng momok mendoakan ibu anda. Azroiz Nazir, salam Casey dari Changi Cargo Airport. Changi Cargo Airport, Bagaimana dengan keadaan di Changi Cargo Airport? Kalau cargo tu busy lah. Sekarang banyak orang shopping online kan. Tengah COVID ni, semua online, Tapi lapangan terbang memang sangat senyap lah. Di Singapura, pemerintah Singapura ni telah pun mengetepikan jumlah sebanyak 41 juta dolar Singapura untuk meningkatkan lagi, membantu industri industri hotel tempatan, jadi pihak pemerintah sekarang ini akan ingin menggalakkan ramai rakyat Singapura untuk
bercuti lah, konon staycation lah, menginap di hotel-hotel. Dan seperti yang kita tahu pun dah ada beberapa hotel telah pun dibenarkan untuk beroperasi sebagai tempat penginapan staycation, bermakna kita tak boleh keluar negara kan, jadi kita bercuti dalam negara. Jadi saya rasa 2 hari lepas pemerintah dah pun mengumumkan bajet untuk membantu industri tempatan, sebab hotel betul-betul terkesan dengan COVID-19. Tidak ada pelancong, tak ada orang tinggal dekat hotel, pekerja hotel, banquet dan macam-macam lagi lah, semua terjejas. Jadi COVID ni walaupun kita rasa macam dah, tapi tetap masih ada yang dalam keadaan susah. Jadi ada yang kehilangan pekerjaan, masih belum lagi. Kebanyakan negara akan berdepan dengan recession dan satu ekonomi apa dipanggil downturn yang teruk lah, yang ada pernah alami dalam COVID-19 ini. Jadi kita doakanlah supaya yang sedang dibebani dengan pelbagai masalah diringankanlah bebannya ya. Kak Nur Kia Jones, terima kasih Kak sumbangan anda untuk Malam Seram. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam KC, Mods dan geng Momok semua. Akak tengah petik tauge, nak buat mi siam pedas-pedas. Salam hormat dari dapur England. Wah, orang England makan mi siam Ada yang tak suka makan tauge, sila angkat tangan. Siapa kalau makan mi rebus ke, mi siam ke apa-apa lah. Tauge tak nak Ada Siti Zulaiha Karamda katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Sorry baru dapat join live sebab baru habis kerja. Saya dah lama hantar email tiap-tiap hari dengan Spotify tau. Terima kasih lah atas sumbangan anda. Dan itulah saya mohon maaf sebab email saya kadang-kadang banyak saya terima, dan campur email cerita lain, email tanya khabar lain. Jadi boleh kirimkan lagi, saya cuba tengoklah kalau ada email yang boleh dibacakan. V Daniel Titus juga terima kasih sumbangan super chat yang tak pernah putus daripada anda. Ini bonus atau insentif yang saya bagi untuk KC kerana jejak Malam Seram special tonight. Mantul. Maaf saya di luar, on the way balik. Terima kasih pada anda Bro V Daniel Titus. Nuriati Ahmad, terima kasih sumbangan super chat anda. Ariani Grande juga tak putus-putus memberikan sumbangan super chat. Dan Raik Crawler juga terima kasih atas sumbangan anda Raik Crawler. Saya hargai setiap sumbangan yang anda berikan. Okey, itu dia tentang sumbangan super chat. Kalau sudah bersedia, kita nak kongsi kisah Mira berkenaan dengan pengalaman beliau menjadi babysit anak, iaitu anak boleh katakan bos lah kira bos lah, orang tu engage klien anak klien di salah sebuah kondominium di Singapura dan satu 4 tahun, satu 7 tahun. Inilah kisah Mira ketika beliau bertugas sebagai babysitter dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Saudara, kisah yang dikongsi sama oleh Mira. Kisahnya ringkas tapi padat dan seram. Begini pengalaman Mira dalam Malam Seram. Waktu tu Casey, ini saya terus sebab dia dah cerita depan tu ada hujah-hujah lah macam mana dia tahu, dia dapat kontak, semua tu tak perlulah. Jadi kita terus masuk ke bahagian yang mana dalam rumah tu budak yang berusia 7 tahun telah pun minum air dan tumpah kena badan dia. Jadi Mira pada waktu itu ada dengar bunyi air, berada dalam tandas sedang bersihkan abang dia lah yang berusia 7 tahun tu dekat tengah bersihkan sebab dah kena air tumpah. Jadi kata Mira, saya dekat toilet kecil tengah bersihkan. Adik dia pula berada dekat ruang tamu sedang duduk menonton televisyen. Jadi saya ni tengah bersihkan abang dia, saya dengar adik dia walaupun usianya 4 tahun, dia petah bercakap. Dia cakap dalam bahasa Inggeris lah, dia berbual, dan kemudian saya dengar dia macam cakap dengan seseorang. As if she itu adik perempuan lah, was talking to someone. So saya ingatkan dia macam tengah sajalah, budak-budak kecil kan kadang-kadang suka berbual seorang.
Saya dah bersihkan abang dia, saya pun keluar dari toilet dan saya salin pakaian abang dia. Dan bila saya akhirnya berada dekat depan ruang tamu, adik dia yang berusia 7 tahun tu sedang berdiam diri dan menonton televisyen. The mistake was, katanya mistake tu, kesilapan yang dilakukan oleh saya adalah, saya lepas dah bersihkan abang dia, saya nampak adik dia tengah duduk. Saya pun tanya. Nama dia Sophie. Nama dia Sophie. Saya tanya, Sophie, tadi kau cakap dengan siapa? Kemudian Sophie tengok saya. Budak 4 tahun ni dia tengok saya. I was talking to her, kata Sophie. Dia sedang berbual dengan dia, perempuan tu. Her tu perempuan. Dengar, I was talking to her. Dia point dekat daerah TV. So saya ingatkan dia tunjuk karakter dalam TV tu lah. Oh, you was talking to her? No, not there. It's over there. Dia tunjuk. Where? In the television? No, it's over there, behind the curtain. Katanya bukan dekat TV, dekat sana, belakang langsir, kata Sophie. Saudara, saya tengok Sophie, there's no one behind there. Saya cakap dengan dia, tak ada orang dekat belakang tu. There is someone behind there. Dan saya terus tukar topik, isi. Okay, enough. Let's watch TV, and do you want to do something else? Saya tanya, nak buat apa-apa lagi? No, semua nak duduk tengok TV. Okey lah, duduk tengok TV. Jadi Casey, waktu tu dah pukul 8 lebih malam. Instruction daripada mak bapak budak ni, anak-anak perlu tidur paling lewat pukul 10 malam. Mereka balik paling lewat pukul 11. Jadi saya tengok jam, saya plan pukul 9.30 nak suruh mereka tidur lah. Dipendekkan cerita, dah pun masuk 9.30 malam. Jadi saya tengok abang dia dah tidur, Casey, dekat sofa. Abang dia dah terbaring dah. Saya cakap dengan adik dia, Sophie, you wait here. Okay, Sophie, kau tunggu sini. Aku nak angkat abang kau, letak dalam bilik. Abang kau dah tidur ni. Okay, dia cakap. Saya pun angkat abang dia, Casey. Angkat, masuk dalam bilik, letak atas katil. Kemudian selimutkan, saya buka aircon. Abang dah tidur dah. Adik dia pula, si Sophie ni, dia tidur dalam bilik dia sendiri. Jadi abang dia satu bilik, adik perempuan dia 4 tahun ni satu bilik, tidur sendiri. Anak Mak Saleh ke si? Kalau anak-anak orang Melayu kita, semua takut nak tidur sendiri. Jadi saya cakap dengan Sophie, let's go to sleep. Saya pun tutup TV, saya pimpin tangan dia jalan lah. Jalan. Dan Casey, tangan Sophie, satu saya pegang, satu lagi tangan dia pegang, dia naik atas. Dia macam dekat atas. Dan saya tanya, Sophie, what are you doing? Are you flying? Sebab saya tunjuk tangan saya macam aeroplane lah. Sebab dua-dua tangan angkat kan. Satu saya pegang, satu tangan lagi dia angkat sendiri. Kemudian, no, I'm not flying. Kata, aku bukan terbang. Then, kenapa tangan kau angkat? I told you. Dia cakap, aku dah bilang kau, dia pimpin tangan aku. Casey, bila waktu Sophie cakap macam tu, saya macam okay, saya tak nak cakap lagi, saya tak nak duel, maknanya saya tak nak berulang kali cakap tentang topik yang seram tadi. Saya buat bodoh, Sophie jalan, tangan dia masih kat atas, macam ada pimpin. Masuk dalam, saya pun baringkan dia dekat atas katil, saya selimutkan dia. Kemudian dia kata, can you please read me a story? Saya pun kata okay, saya carilah dekat tepi bilik dia tu ada rak-rak buku. Saya pun tanya dia, buku cerita apa kau nak? And then dia cakap, dia kata tajuk buku ni, saya pun ambil buku tu, saya buka, saya baca ke si. Saya tengah baca, and then dia kata, please turn on the lights. Kata Sophie, kata tolong buka lampu. Saya cakap, nak buka lampu buat apa? Kau kan nak tidur. Dia kata, no, aku takut, kata dia. Dan Casey, saya tanya dengan Sophie, kau nak takut apa? Aku dekat sini. No, please, turn on the light, please. Saya pun bangun buka lampu. Casey, waktu saya berdiri, saya jalan pergi dekat tepi pintu, ada switch lampu. Tangan saya pusingkan badan, tangan saya naik. At that moment, saya pusing, tangan naik nak tekan.
Casey, dalam waktu gelap, betul-betul dekat penjuru bilik tu, saya nampak, Casey, ada this dark figure. Tangan dia halus panjang, kaki halus, kurus, sedang berdiri, tengok ke arah Sophie yang tengah tidur. Dan Sophie, saya tengok Sophie tengah tarik converter, tutup muka dia dengan converter. The moment saya pusing, saya nampak, saya on light, pek, benda tu pun hilang, Casey. Saya pergi dekat Sophie, saya tarik kain dia, saya tanya, Sophie, kau okey tak? I'm so scared, kata Sophie. I'm so scared. Dia berulang kali dia cakap dia takut. Don't worry, I'm here, okay? Come on Sophie, let's sleep. Saya suruh dia tidur. Kemudian sambil saya tepuk-tepuk dia, saya nyanyilah lagu. Saya nyanyi lagu. Casey, what happened? Saya nyanyi lagu. Tiba-tiba bila Sophie dah tidur, saya tengok dia dah pejam mata. Saya pun tutup lampu. Bilik tu dah gelap. Saya pergi dekat ruang tamu. Saya on television untuk tengok TV. Kan? Tadi saya off TV. Parents masih belum balik. And tengah saya duduk dekat ruang tamu tengok TV, this is what I heard. Ini yang apa saya dengar. Lagu yang saya nyanyi untuk Sophie tidur. Sebelum tu baca buku cerita, kemudian saya nyanyi lagu. Saya nyanyi lagu berikut ini. This old man, he play one, he play knick-knack on my door. Casey, kata beliau, ketika sedang duduk menonton TV, kedua-dua anak dah tidur, saya dengar ada orang nyanyi lagu This Old Man. He play knick-knack on my door. Tuk, 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 tuk. Pintu bilik ada orang ketuk. Casey, saya dengar suara, Casey. Saya terus kuatkan suara TV. TV kuat. Suara nyanyi tu dah tak dengar. Tapi saya dengar suara orang ketuk pintu. Tuk, 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 tuk. Komat kamit mulut saya baca surah Al-Fatihah. Berulang kali. Non-stop, Casey. Exactly pukul 10 minit malam. 10 minit. 9.30. Angkat abang tidur. Angkat Sophie tak nak tidur. Adalah beberapa benda berlaku. 10 minit setelah saya kat luar ni, saya dengar orang buka pintu. Jantung saya berdegap-degup. Mak bapak dia pun balik. Dia tanya, anak-anak aku dah tidur? Mak Saleh sudah tidur anak-anak aku? Saya menjawab, yes, semua anak-anak kau dah tidur. Oh, that's good news. Thank you so much. Okay, this is for you. Dia belikan saya makanan. Tapi itulah, dia tak tahu saya makanan tu halal ke tak. Saya ambil aje lah, tak nak kecilkan hati dia. Kemudian dia pun bayar saya gaji. Saya ucapkan terima kasih. Saya keluar ke sini. Saya takkan nak cakap dengan dia. Dalam rumah dia, anak dia tadi nampak something. Kan? Itulah pengalaman saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Anak aku sudah tidur? Ya, anak encik sudah. Oh, bagus, sudah tidur. I'm so happy. You're a very good person. Yeah, this is your pay and something for you to bring back home. Enjoy your supper, ya. Oh, gitu.
Tapi pengalaman beliau berkongsi menjaga anak orang bukan senang lah. Kalau dapat yang anak yang okey, senang nak jaga, senang kalau dapat dua-dua kes ribut lah. Jadi beliau tak nak beritahu lah. Saya rasa pun satu benda yang betul. Sebab kadang-kadang nanti mereka akan rasa macam kita ni percaya sangat dengan barang ni. Jadi ada baiknya kita diam je lah. Kalau budak tu tidak ada sebarang masalah masalah gangguan, sudah. Sebab takut kalau kita bilang mak bapak dia, sir, sorry just now when I was about to put Sophie to sleep, she saw something at the edge of the room. It's like a black figure, sir. The black figure was like dancing, mampus. What are you trying to say? My house is haunted? You must be joking, right? Jadi janganlah. Apa rasa anda? Patut dia beritahu ataupun diam diri? Mungkin boleh kongsilah pendapat pandangan anda. Sebab tak semua orang boleh terima benda-benda gini kan. Sensitif sikit lah. Okey, yang terakhir saya nak bacakan kisah One More Story sebelum saya akhiri Malam Seram. Terima kasih pada semua. Dan ini adalah video live Malam Seram dari Malam Seram Broadcast Center Amboi. Nampak taman dekat bawah rumah saya. Ini video baguslah kalau tak ada orang. Tiba-tiba dekat bangku nampak ada bangku. Tiba-tiba kalau ada orang duduk kat bangku tu lagi saya stres Aduh, janganlah. Kita sambung kisah yang terakhir pada malam ini. Kita sambung kisah ini berlaku di cerita daripada seorang, nantilah kita sambung dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saudara, kisah berikut ini berlaku di seberang tambak. Ini berlaku di Damansara. Kiriman daripada Sabrina dalam rancangan Malam Seram. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya menyewa sebuah apartmen kecil dan menetap di apartmen ini dengan kawan saya. Hanya kami berdua saja yang menetap. Saya nak pendekkan cerita lah Casey. Tak perlu saya panjangkan kisah seram ni. Waktu malam saya terjaga. Entah kenapa saya terbangun daripada tidur. Casey, dalam apartmen tu ada dua bilik tidur. Ada satu bilik tidur. Dua bilik tidur. Dan kemudian ada satu storeroom. Jadi apa yang berlaku? Kita tidak ada meja makan. Kita makan semua dekat coffee table, dekat sofa. That is our eating area. So dalam storeroom tu ada beberapa kerusi yang disimpan. Saya terbangun pada waktu lewat malam apabila saya perasan dekat ruang tamu yang gelap, kawan saya yang tinggal sama rumah dengan saya, yang sewa sama rumah dengan saya ni, tengah duduk dekat ruang tamu dengan salah satu kerusi. Dia keluarkan daripada storeroom tu. Dia duduk dekat kerusi tu. Kemudian badan dia hayun depan belakang. Casey, benda ni berlaku selepas 12:30 malam. Jadi bila saya bangun, saya tengok kawan saya. Nama dia Irma. Irma. Dia masih. Dan kerusi tu dah lama ke sih? Sebab kerusi tu milik tuan rumah. Dah simpan dalam store. So bila dia duduk, kerusi tu kerusi besi. Dia bunyi Irma tak layan
dia masih hayunkan badan depan belakang. Rambut Irma kawan saya ni panjang ke si. Dia mempunyai rambut panjang, paras rambut dia sampai dekat punggung. Jadi bila dia hayun badan, rambut dia dah tutup bahagian depan muka Casey. Casey, tiba-tiba bila saya kuatkan suara, Irma! Dia berhenti Casey. Dia tengah hayun, dia berhenti. Saya pula meremang bulu roma. Casey, dia hayun lagi badan dia. Kali ini lebih laju Casey. Saya dapat dengar dia bernafas. Bayangkan macam tu Waktu tu saya teringat nak baca surah. Saya baca ayat kursi. Dia tengah hayun badan dia laju, tiba-tiba dia berhenti kerana terdengar saya baca ayat kursi. Casey, dia berdiri tegak. Bila dia berdiri tu, saya tahu mesti dia akan lari. Saya bangun, saya tutup pintu. Bam! Saya kunci pintu dari dalam. Saya dengar Casey dia lari. Tuk. Dia lari menuju ke arah saya, kata pengirim kita dalam Malam Seram. Jadi dia terdengar Irma kawan dia lari dia panggil sampai dekat depan pintu bilik. Tiba-tiba dia ketuk pintu bilik saya. Casey, malam tu saya dengan kawan 2 orang seperti malam-malam yang pernah berlalu. Kawan saya ketuk pintu, saya tak tahu apa jadi dengan dia. Saya duduk dalam bilik, saya diam Casey. Dia ketuk, tung. Dia ketuk non-stop. Ketuk selama lebih kurang 10 minit Casey. Dung. Kemudian terus senyap. Saudara, saya tak buka pintu, saya tidur. Keesokan hari, saya nampak kawan saya, Irma, sedang tidur dekat dalam biliknya. Kemudian saya tanya Irma bila dia bangun, Ma, semalam kau yang keluarkan kerusi ni. Bukan akulah, kata Irma. Habis siapa yang keluarkan kerusi ni daripada store? Bukan aku. Aku ingatkan kau yang keluarkan. Casey, sampai ke hari ini Irma tak mengaku dia yang buat benda ni. Ataupun mungkin bukan Irma. Saya ternampak benda lain yang menyerupai kawan saya, Irma. After that night, saya cakap dengan Irma. Irma pun setuju untuk tidur sebilik dengan saya. So, the rest of the month, Irma dengan saya tinggal dekat dalam bilik tu. Dalam rumah tu, kita tidur sebilik. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Bayangkan bila dia nampak Irma tengah duduk badan ayun gini. Tapi dekat ruang tamu lah. Irma, kau buat apa, Ma? Irma. Allah. Irma. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
Ya, terima kasih pada semua yang sudi menonton Malam Seram ya. Dan saya jumpa anda esok malam ya. Esok hari ni lah. Dah masuk hari Jumaat jadi kita akan jumpa hari Sabtu lah. Sabtu bersama dengan penaja kita iaitu #Team Mirza Fai. Ejen hartanah yang telah pun menjadi penaja Malam Seram sejak saya rasa tahun lepas dah pun masuk 6-7 bulan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih pada tim Mirza Fai dan saya akan jumpa anda esok dengan lagi beberapa kisah yang lain. Ya saudara, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Yang penting Malam Seram sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya, jangan taksub. Ingat ya, ini bedil lah ni. Siapa suruh percaya? Burung tiong makan betik, saya belah pun cantik. Terima kasih kepada moderator-moderator bertugas yang menjaga keamanan ya, live chat. Terima kasih juga kepada terima kasih kepada tim Momok Captain ya, tim Momok Sarjan dan yang lainnya. Dan Lexi Dreher, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Semoga sukses selalu dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Salam seram all the way from Germany. Terima kasih Lexi. Terima kasih juga kita ada Suryasu. Semoga KC berjaya di dalam segala urusan. Amin. Teruskan segala usaha. Terima kasih sumbangan super chat anda. Ya, Lexi, thank you so much. Yang juga tidak pernah putus memberikan sumbangan untuk Malam Seram. Sazali Hussein, terima kasih atas sumbangan super chat anda. Assalamualaikum KC dan geng Momok semua. Itu dia Sazali Okeylah, saya tengok ni ramai berikan sumbangan saya tambahlah satu lagi cerita lah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Niat di hati nak habis awal. Sama juga timing Tak apalah, rezeki korang Okey saudara, izinkan saya cari email dulu sebab email saya dah habis semua yang dah saya siapkan dah habis saya gunakan. Jadi saya kena cari email lain. Berikan saya beberapa saat untuk cari email dan berkongsi kisah yang terakhir, last copy of the last copycast. Apa ni? Okey, kejap Okey, saudara, ni kisah berlaku di Singapura. Kiriman yang ingin saya bacakan ya. Saya baru okey, mohon maaf kalau saya baca cerita ni agak macam mungkin tersendat-sendat ke tersekat-sekat sebab saya belum menderas lagi. Lazimnya email saya menderas. Saya boleh baca dengan seperti yang saya faham lah kisahnya. Kiriman ni daripada Nazim. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Nazim. Saya nak berkongsi satu peristiwa. Saya suka jogging pada waktu malam. Malam yang saya maksudkan ni bukan pukul 8, pukul 9, pukul 10, tapi kadang-kadang pukul 11 malam KC. Saya akan jog di kawasan rumah saya, yang mana kawasan rumah saya ni terletak di kawasan Bukit Batuk. And then saya juga dah duduk dekat rumah ni dah bertahun lamanya. So basically jiran-jiran saya sebelah kiri kanan semua saya dah kenal. Jiran saya pun adalah orang-orang lama yang duduk dekat blok saya. Dan sebelah rumah saya ni adalah rumah seorang pakcik lah. Pakcik ni kita gunakan nama samaran ya, bukan nama betul sebagai Haji Wan. Haji Wan bukan nama sebenar. Dia ni Tok Haji ke si, dan dia baiklah orangnya, very nice person. Dulu saya pernah mengaji dengan dia sewaktu saya kecil. Jadi kata Nazim, saya memang suka jogging, tapi jog tu pukul 11 malam. Sebab sebelum tu mungkin dia bekerja, dia tak nyatakan kenapa. Apa yang berlaku, pernah sekali tu saya balik jogging, Haji Wan ni tengah duduk dekat depan rumah dia. Saya balik jogging sampai rumah nak dekat pukul 12 lebih tengah malam ke si. Nak dekat 12 12.30 tengah malam. Saya jalan, kemudian dia tengok saya, dia panggil saya Azim Azim, nak balik nak balik Haji Wan, kata saya kepada beliau. Nanti selalu, jangan masuk rumah.
Jangan masuk rumah. Dia ulang kali berkata jangan masuk rumah. Kenapa? Sini, masuk rumah aku. Masuk rumah aku sekarang. Kemudian saya pun nak masuk rumah dia. Dia dah berdiri depan pintu dia. Dia kata nanti dulu Dia pun baca. Dia baca. Kemudian okey, kau masuk dulu, beri salam. Kemudian dia pun masuk dengan saya. Saya duduk dekat ruang tamu. Dan dia tutup pintu ke sini. Tutup pintu, dia tutup tingkap. Saya rasa macam kenapa pula Haji Wan tutup pintu tingkap ni? Dah rasa tak sedap hati pula. Kemudian kau tunggu sini kejap Saya dengan dia duduk ke sini. Tengah duduk, dia tunjuk telinga dia. Dia tunjuk telinga. Saya pun macam tak tahu nak buat apa. Saya boleh toleh tengok telinga saya ke sini. Kata beliau. Kemudian dia tunjuk telinga. Dia kata dengar. Saya pun dengar Casey. Dekat luar rumah dengar macam orang jalan ke hulu ke hilir dengan kaki sirit-sirit. Ke hulu. Saya tengok dia, saya tanya siapa tu? Dia pun kata, sini mari. Saya pun duduk sebelah dia. Dia cakap perlahan, dia kata, kau dari mana? Oh, tadi saya pergi jogging. Malam-malam macam ni jogging balik. Astaghfirullah. Nak pergi jogging boleh, tapi baik-baik kadang-kadang ada benda ikut kau balik. Tu dekat luar tu tengah ikut kau, kata Haji Wan. Saya terdiam ke si? Betul ke Tuan Haji ni? Tapi Casey memang dengar dekat luar tu macam orang jalan ke hulu kelir. Benda ni berlaku selama lebih kurang 20 minit. Dia macam jalan macam tengah tunggu saya nak keluar tau. Mungkin kalau saya keluar, dia akan terus mendampingi saya. Dia ikut saya masuk dalam rumah saya. Sebab dalam rumah saya ada adik perempuan. Casey, ada ibu. Mungkin dia nak masuk nak mengganggu adik perempuan saya, ibu saya. Saya tak pastilah. Tapi Haji Wan larang saya daripada balik rumah. Dia masuk dalam rumah dia. Kemudian dia kata tunggu. Betul ke si? Nak dekat 20 minit benda tu ke hulu ke hilir. Dan dengar dekat luar ada orang jalan. Selepas tu Haji Wan kata tunggu lagi 10 minit. Dah 30 minit dah berada dalam rumah dia. Dah tak ada dah. Dia pun keluar, saya pun keluar. Dia kata cepat masuk rumah, sebelum masuk baca surah-surah ni. Saya pun masuk. Dan sejak malam tu saya nak jogging malam pun seram. Casey betul, nak jogging jangan cakap pukul 11 lah. Pukul 10 malam saya nak keluar, pukul 8 pun saya rasa takut sangat-sangat. Kata Haji Wan, menurut apa penjelasan dia, saya keluar malam-malam jogging sorang-sorang. Kadang-kadang okey, kadang-kadang dah kerap saya lakukan. Benda ni, makhluk ni dia perhatikan saya lah. Dia tengok saya, oh budak ni selalu jogging dekat aku. Aku ikut dia balik kejap lah. Mana tahu aku boleh tinggal dalam rumah dia. Itulah kisah untuk anda dari Nazim dalam rancangan Malam Seram. Bye-bye semua. Jumpa anda esok malam. I see you tomorrow. Selamat malam seram. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.